Kata orang, fasa remaja adalah fasa penting dalam kehidupan. Banyak cabaran, halangan dan rintangan yang boleh datang menduga sesiapa sahaja yang dikendakinya, tak kira masa dan tempat. Tapi, dalam kisah aku sendiri, fasa remaja ialah fasa yang menyeronokkan dan tentunya suatu masa yang memang tak akan aku lupakan sepanjang hidup. Boleh aku katakan, hubungan kami amat akrab, bagai isi dengan kuku. Kemana-mana sahaja pasti aku akan bersama mereka. Sehinggalah pada satu ketika di mana aku masih mengamalkan gaya hidup yang sama, menjalani hari-hariku yang penuh warna. Zafar, aku ada nak beritahu sesuatu. Macam pelik awak pasal aku dah suka sambung. Serius ah, wish. Hang suka orang, aku nak buat aku kat sini aku paling handsome tau. Tapi tak suka orang pun. Hang boleh suka orang sama sebab hang suka siapa? Beritahu sikit. Kenapa? Dah lama nak beritahu. Apa dah? Hang suka siapa? Aku suka aku. Saat mendengar sambungan ayat seterusnya, aku bingung sendiri. Apakah yang sedang berlaku? Dunia yang dulu ku rasakan selamat, kini menjadi satu ancaman besar buat keimanan manusia. Apabila aku melihat kembali, hubungan yang aku fikirkan biasa sebenarnya bukanlah seperti apa yang aku gambarkan. Setelah peristiwa itu berlaku, dapat aku rasakan bahawa terdapat perubahan yang agak ketara antara aku dan mereka. Ya Tuhan, adakah ini satu petanda darimu bahawa diriku dipilih untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus di sisimu semula? Kaum Nabi Lut alaihi salam kita dapat daripada surah Hud ayat 82 sampai 83 yang bermaksud, maka bila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu diterbalikkan, tertimbun segala apa yang ada di muka bumi ini, dan kami menghujani dengan batu-batu dari tanah yang dibakar menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh dari orang yang zalim itu. Sebab apa? Allah Entah kenapa aku merasa sebab bagi solat kali ini. Terasa ada satu perkara yang menyebabkan aku berasa hibah. kaum Nabi Lut ni sebab oleh segelintir masyarakat yang mengamalkan LGBT. Terasa besar tanggungjawab yang aku galas kini, perasaan untuk membawa mereka kembali ke jalan-jalanmu semula. Terasa berkobar-kobar agar aku perbaiki semula hubungan antara aku dan mereka serta bersamamu ya Rabb. Kalau seorang itu melakukan maksiat, dia boleh memberi kesan kepada masyarakat yang lain. Sebab apa? Sebab yang lain tak menegur. So, kita sebenarnya sebagai satu masyarakat ini, kita kena tegur orang lain. Lebih-lebih lagi sebab LGBT. Sungguh, hari ini aku hanya mahu meluangkan masa sendirian di atas tikar sejadahku, dan aku ingin kongsikan segala masalah yang aku alami kepada Tuhanku yang Maha Penyayang, Maha Mengasihani. Ya Allah, tolonglah aku. Dek, bangun dek. Dek, bangun. Hati ini terasa sayu dan pilu tanpa aku tahu apa puncanya. Mina. Aku kuatkan hatiku untuk terus melangkah menuju ke masjid. Sampai sahaja di masjid, aku berusaha mencari kedua orang yang kurasa banyak membantuku. Namun hampa. Tiada. Kemana perginya mereka? Sungguh aku tertanya. Cik nampak Pak Jabir? Oh, dia pensan tadi. Tu panggil ambulans. Oh, jadi kita doakanlah yang terbaik untuk dia supaya dia cepat sembuh daripada sakit. InsyaAllah tak ada apa-apa. Doa baik-baik Sesungguhnya, perbualan di masjid tempoh hari memberi kesan yang amat mendalam di hatiku.
Aku dapat lihat kehadiran dua orang lelaki yang agak berusia di sini. Perbualan rancak antara kami bermula dan aku amat selesa berkongsi masalah bersama mereka. Kamu okey je ni adik? Macam ada masalah je pakcik tengok. Ni pakcik, saya memang ada masalah. Saya ada kawan saya yang gay pakcik. Eloklah kamu jumpa dengan pakcik ni. Kamu boleh tanya sedikit dengan pakcik. Pakcik ni sebenarnya dulu pernah juga terjebak dengan masalah LGBT ni. Setelah hari itu, aku semakin kerap ke sana untuk bertemu dengan mereka yang tidak jemu berkongsi cerita dan sedikit sebanyak cuba membantuku menyelesaikan masalahku. Allahu Akbar. Aku mengirimkan doa buat arwah agar dia tenang di sana. Walaupun pertemuan kami singkat, banyak yang aku pelajari daripadanya. Kisahnya berjaya menggerakkan hati sahabatku yang kini juga sedang berusaha mendekatkan dirinya dengan Tuhan Maha Kuasa. Sungguh, cahaya hidayah itu benar-benar boleh tiba pada bila-bila masa selagi mana kita berusaha mencarinya. Masih aku ingat lagi akan ceritanya yang aku turut sampaikan kepada rakanku. Dekat cerita ini dimaklumkan bahawa result Encik Zabid dan juga Encik Tony untuk laporan HIV sekarang adalah positif. Doktor. Bagiku, manusia mempunyai akal fikiran yang baik untuk mengawal nafsu dan membezakan baik buruk satu perkara. Segala pilihan terletak pada tangan manusia sebenarnya. Sekiranya tersilap, segeralah kembali semula ke jalan yang benar. Bantuan dan sokongan orang sekeliling sudah tentu memberi kesan mendalam. Ini kisahku dan aku akan terus berusaha untuk membantu sahabat-sahabatku. Begitu juga kita semua sebagai remaja bertanggungjawab mengingati rakan-rakan kita. Mengapa? Kerana remaja syumul penjana Wahdatul Ummah.